Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa biki nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fabishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia saudara moderator, yang berusaha seluruh ahli jawatankuasa ruasa yang dirahmati Allah, siswa mahasiswi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bertemu dalam slot sekarang. InsyaAllah saya bakal menyentuh aspek ataupun hubung kait ukhuwah yang tertera dalam nas ayat 8 hingga 9 daripada surah Al-Hajj. Daripada dua ayat ini yang mempunyai beberapa intipati pengajaran yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan seharian, terutama dalam konsep kepimpinan ataupun persaudaraan antara satu sama lain. Firman Allah Ta'ala pada ayat tersebut, yakni ayat 8 hingga 9 surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Maksudnya, pemberian itu hendaklah diperuntukkan, yakni hasil daripada rampasan perang yang telah diperolehi Nabi Muhammad SAW dan pasukan tentera Islam. Hendaklah diperuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana mereka berpegang teguh kepada ajaran Islam. Mereka itu adalah golongan mencari limpah kurnia dari Allah dan keridhaannya. Mereka juga tergolong dalam golongan yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni iman dan amalnya. Sidang penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, lebih dahulu tentang ayat yang ke-8 dari surah Al-Hajj ini mempunyai dua kaitan. Yang pertama ialah tentang Al-Fai. Al-Fai ialah rampasan perang ataupun hasil daripada operasi terhadap wilayah, negara, kawasan yang telah diperolehi oleh pasukan pertahanan negara Islam dengan secara damai ataupun dengan cara yang amat mudah. Bukanlah maksud mudah itu ialah terlalu mudah, pergi sekadar bagi warning dah dapat, bukan. Yang dimaksudkan ialah operasi itu tidaklah berlaku pertempuran yang amat dahsyat sebagaimana perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Sedia kita maklum menerusi perang Badar, apabila berlakunya kemenangan di pihak tentera Islam, mereka juga memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Ini berlaku apabila telah berlaku pertempuran yang hebat. Manakala Al-Fai dalam ayat ini adalah operasi itu tidaklah sedahsyat perang Badar. Ia berlaku pertempuran tentera Islam dengan pasukan Yahudi, iaitu Yahudi Nadir. Sedia kita maklum Yahudi yang bersarang di sekitar Madinah terdapat 3 kelompok. Yang pertama ialah kelompok Quraidah. Kelompok ini juga berdepan dengan tentera Islam. Tentera Islam berdepan dengan mereka kerana mereka ini telah melanggar polisi kewarganegaraan negara Islam Madinah. Yahudi bukanlah kan atas nama Yahudi lalu diperangi mereka, tidak. Ada juga Yahudi di kalangan ahli kitab. Ada juga Yahudi walaupun mengamalkan kepercayaan terasing, dia bukan lagi di kalangan ahli kitab, ada juga yang begitu. Mereka tidak mengambil keputusan untuk memerangi umat Islam dan negara Islam. Hal ini terkecuali. Tetapi bagi Yahudi seperti Yahudi Zionis, ini adanya pertemuan dengan umat Islam. Dalam konteks di zaman Rasulullah SAW, berlakunya pertemuan kabilah Nadir dengan Rasulullah, berlakunya pertemuan Quraidah dengan Rasulullah dan umat Islam, berlakunya pertemuan Qainuqa dengan Rasulullah dan umat Islam. Ini kerana beberapa polisi telah dilanggar, mereka mengisytiharkan permusuhan yang nyata lagi terbukti
bahawa mereka mengingkari kewarganegaraan dan tidak menghormati Islam sebagai wadah negara di negara Islam Madinah. Dalam pertemuan Quraidah dengan negara Islam Madinah yang berlaku selepas Perang Badar, iaitu pada 2 Hijrah, pihak pertahanan negara Islam telah menawan perkampungan ataupun wilayah Quraidah ini selama 15 hari, dan kemudiannya kemenangan di pihak Islam. Dan begitu juga berlakunya pertemuan dengan Qainuqa berlaku pada 5 Hijrah, setelah mana pihak pertahanan negara Islam menawan mereka selama 25 hari, dan akhirnya mereka pun menyerah diri. Dan kembali kepada Nadir, tentera Islam telah mengepung mereka selama 15 hari, dan akhirnya mereka menyerah kalah. Lalu mereka pun ditawan. Mengikut riwayat, harta yang mereka miliki mampu dipikul sebanyak 600 unta. Jumlah yang sangat banyak. Mereka tidak mahu tunduk, iaitu mengisytiharkan Islam. Pihak Rasulullah memberi kata dua pada mereka, mereka perlu beredar terus keluar daripada Madinah. Harta mereka ditawan oleh pihak negara. Dalam keadaan ini, mereka perlu keluar dan harta mereka kini di bawah perbendaharaan kewangan negara ataupun aset negara. Yang kedua, hubung kait ayat ini ialah ukhuwah Islamiyah, dari Islam dengan cakap Rasulullah. Mereka sebenarnya itu terdiri pada dua kelompok utama, iaitu Muhajirin dan Ansar. Masing-masing hidup dengan baik, sayang menyayang antara satu sama lain, rela mengorbankan diri, mengutamakan kepentingan agama lebih daripada segala-galanya. Sebelum mereka dikerah menjadi para pejuang di bawah kepimpinan Rasulullah, mereka telah membuktikan beberapa perkara, iaitu mereka rela mengorbankan harta, kepentingan, apa yang mereka sayang demi saudara mereka yang baru datang ke Madinah. Itulah golongan Muhajirin. Sekali lagi saya ingatkan, dalam peristiwa penawanan Bani Nadir tidak adanya ghanimah. Ghanimah akan dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama 4/5 ialah untuk urusan kaum muslimin, manakala 1/5 pula hendaklah diberikan secara khusus kepada Rasulullah SAW. Bukan bermakna Rasulullah ni gila harta, tak, tetapi Rasul memperolehi hal itu adalah untuk saraan keluarga baginda, untuk ditujukan kepada Bani Abdul Muttalib, misalnya Bani Hashim. Dan daripada 1/5 itu juga Rasulullah membutuhkan lagi kepada fakir miskin, daripada bahagian yang sepatutnya boleh dimanfaatkan oleh Nabi sebagai sumber pendapatan. Saraan tak ada keluarga, Nabi masih lagi mengikis daripada bahagian itu, memberi peruntukan besar kepada pihak yang lain. Demikianlah Nabi sebut al-kamaqal, meskipun khumus 1/5 itu untuk Nabi dan keluarga Nabi, tetapi pulangannya juga untuk kepada manusia yang lain. Kembali kepada bab al-fai. Al-fai ialah ketentuan Allah mutlak kepada Nabi, terpulang kepada kebijaksanaan Nabi. Oleh itu Nabi pun ambil bahagian, dan rata-rata bahagian juga diberikan kepada kepimpinan kaum muslimin. Apabila Rasulullah ingin beri kepada kaum muslimin, Nabi kali ini atas kebijaksanaan yang telah diberikan Allah, ruang yang telah diberikan oleh Allah, Nabi lebih memberi kepada Muhajirin. Kepada Ansar ikut riwayat 3 orang sahaja, iaitu Abu Dujanah, Sah bin Hanif, Harith bin As-Sammah, dan riwayat yang berikutnya 4 orang, termasuklah Mu'adh bin Jabal. Maknanya Ansar yang lain tak berleluasa menerima al-faid daripada Nabi. Tetapi dalam bab al-ghanimah, Rasulullah memberikan peruntukan yang terbuka. Dalam hal ini, apakah konsep ukhuwahnya ialah Muhajirin dan para mujahidin yang lain ada bertanya pada Nabi, bagaimana peruntukan kali ini? Selama mana mereka menerima ketetapan pada Nabi, mereka tidak ada bantahan, mereka tak ada protes, mereka tak ada menghardik kepada Ansar, mereka tidak ada menghardik kepada Muhajirin, tetapi
mereka menerima dengan hati yang terbuka. Di kalangan Ansar tidak dapat cara berleluasa melainkan 4 orang ataupun 3 orang sahaja. Sebelum itu maaf saya tersebut tadi Muhajiri, sebenarnya Ansar datang meminta penjelasan pada Nabi. Nabi pun menjelaskan Al-Faid kali ini adalah ketentuan Allah, ke atas Nabi lah nak beri kepada siapa, dan Nabi ternyata melebihkan kepada golongan Ansar. Nabi melebihkan kepada golongan Muhajiri. Ketikanya berlakunya operasi penawanan terhadap Nadir, golongan Nadir telah pergi meninggalkan harta. Harta mereka cukup banyak. Sama lagi dengan benteng, dengan kawasan mereka yang strategik, yang istimewa. Semua itu akan menjadi milik perbendaharaan negara di bawah kawalan umat Islam. Dalam hal ini apabila kita menatapi sirah, Nadir diberi peluang untuk beriman. Tetapi mereka masuk beriman tu masuk kena ikut cakap Nabi. Mereka tak mahu, mereka memutuskan mereka untuk keluar, melainkan 2 orang sahaja, itu Sufyan bin Umair dan Sa'ad bin Wahb. Ini saja yang beriman dan akhirnya mereka dikembalikan harta. Daripada peristiwa sirah ini memberi mesej bahawa kalau ikutkan, kalau Islam yang rakus tak ada kuasa, mereka akan ambil segala-galanya. Tetapi akibat adanya warga negara yang kembali taat, ada yang mengisytiharkan keislaman dan sanggup duduk di bawah naungan kekuasaan Nabi Muhammad SAW, maka mereka diiktiraf dan harta mereka dikembalikan semula. Pada Nabi menerima Al-Faid, Nabi menerima dalam keadaan kadar yang patut. Sila rujuklah riwayat seperti riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah memperuntukkan Al-Faid banyak kepada pertahanan negara. Nabi membeli beberapa ekor kuda, Nabi menjana beberapa alatan untuk peperangan, untuk sistem keselamatan dan pertahanan negara Islam Madinah. Daripada itu Nabi dibenarkan untuk ambil, dan Nabi ambil sekadar berpatutan untuk saraan keluarga selama lebih kurang setahun. Sepatutnya Nabi boleh ambil atas surah yang diberikan Allah untuk sepanjang hayat dengan menerima harta yang melimpah ruah. Tetapi Nabi dengan sifat qanaahnya berpada-pada, Nabi menerima dengan kadar yang patut. Kerana apa? Nabi ada ukhuwah. Nabi mementingkan pihak yang lain. Bukanlah masuk ukhuwah ni kita korban sampai apa yang ada pada kita pun tak ada, sampai kita pun tak miliki apa-apa, itu juga bukan. Sebenarnya wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka korbankan diri, memberi kelebihan, dan pada diri pun tidaklah sampai hilang segala kelebihan. Itulah masuk ukhuwah. Bukanlah masuk ukhuwah ni kita beri kelebihan, kita tolong sampai diri kita pula bermasalah, bukan. Tetapi di sana juga ada tuntutan agar sentiasa berwaspada, sentiasa bersedia. Jangan sampai kikir, jangan sampai kedekut, jangan sampai tak fikir. Doa asyik fikir setiap masa ialah kepentingan diri. Ini juga terbabas daripada maksud ukhuwah. Apa yang berlaku ialah nombor 1 perkiraan diri, nombor 2 baru perkiraan umat Islam yang lain. Itu lari daripada konsep ukhuwah yang diketengahkan dalam syarak. Di dalam ayat yang ke-8 ini, kenapa Muhajirin mendapat keistimewaan kali ini? Banyak dalam catatan yang lain juga kadang nampak Nabi macam lebih ke Muhajirin. Ansar ada bahagiannya. Ini kerana Muhajirin ini benar-benar kritikal. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar disebabkan ada 6 kelebihan. Yang pertama, kerana mereka sangat fakir dan miskin. Demikianlah dalam ru'asa, dalam jawatan kuasa ada di kalangan kita ni ada yang taraf hidupnya taklah seberapa. Jadi inilah yang patut kita lebih beri perhatian. Kita tolong, kita simpatinya lebih. Dalam bab ini, dalam bab cara kita bersedekah, infak, orang miskin yang jauh, orang miskin yang dekat, yang mana didahulukan? Sudah tentu yang dekat. Ahli keluarga yang susah dengan kenalan yang kita kenali tapi susah, miskin yang mana kita nak dahulukan? Ahli keluarga. Wa atidal qurba haqqa, berikanlah kerabat itu haknya, bantuannya, pertolongannya, kelebihan didahulukan kepada ahli keluarga. Dalam konteks ruasa kepimpinan, kadang ahli keluarga kita jauh, yang duduk paling dekat ialah rakan taulan. Maka dalam konteks ini fiqh waqi' ialah bantu yang dekat. Dalam keadaan kondisi kita belum ada pekerjaan, dan kondisi kita ada kelebihan, contoh makanan, duit sebab sedikit, kan nak bantu keluarga tu susah nak berhubungan dengan suasana COVID-19 ni. Kadang benda kelebihan yang ada pada kita tu sekadar nasi lemak, duit RM10, tak padan untuk transfer jauh-jauh, maka didahulukan kepada kawan
saudara Muslim yang duduk sama tempat tinggal dengan kita. Walaupun asasnya tadi ada didahulukan keluarga, tapi ada fiqh waqi'. Tengok pada keadaan, tengok kepada yang mana lebih darurat. Itulah yang akan dibantu terlebih dahulu. Secara umumnya, kalau kita dapat kontak dengan mudah, yang datang minta bantuan tu ada saudara, keluarga terdekat, maka hendaklah didahulukan kepada pihak tersebut. Muhajirin adalah golongan yang sangat susah berbanding Ansar. Ansar bukanlah masuk Islam belaka, ada juga yang susah, tetapi tak ketara berbanding Muhajirin. Ansar menolong kebaraan Muhajirin, tetapi mereka tak perlu berpindah randah. Ternyata Muhajirin sanggup tinggalkan harta mereka, tanah air, kerabat, apa yang mereka usahakan, tinggal manusia mereka sayang di Mekah, semata-mata nak ikut seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini sanggup berhijrah lalu diraikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam nas seperti surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhajirun laminal ansar wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uukum bi ihsanin radhiyallahu ankum wa radu an. Golongan awal yang mendalui tentang keimanan, mereka itu terdiri daripada golongan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang menjejaki mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu ankum, Allah Ta'ala redha sayang kasih kepada mereka, dan mereka juga ada redha keimanan, kecenderungan kepada Allah. Dalam ayat ini para ulama tafsir berbahas tentang manakah lebih afdal, muhajirin ataupun ansar. Golongan yang pertama menyatakan adalah muhajirin, kerana mereka didahulukan dalam ayat ini. Pandangan daripada alim ulama yang kedua ialah ansar. Muhajirin tak terhasil melainkan dengan sambutan daripada ansar. Kalau mereka berhijrah tetapi tak dapat tempat, tiada siapa yang melindungi, menjaga mereka, berukhuwah dengan mereka, nescaya keimanan dan perjalanan muhajirin tidak dapat dilaksanakan. Jadi muhajirin ini agak, walaupun susah nak perjalanannya, mereka supaya itu jadi mudah kerana telah dimudahkan oleh ansar. Pandangan yang ketiga pula menyebut ansar dan muhajirin ini sama taraf. Keduanya telah diraikan dalam Al-Quranul Karim. Manakala pandangan yang keempat tarjihnya ialah berdasarkan uslub ayat, kaedah ayat, bila mana Allah Ta'ala sebut yang awal itu, maka yang awal itulah autoritinya, keutamaannya tanpa dinafikan. Kelebihan ansar juga ada, tetapi kelebihan muhajirin adalah lebih besar. Dan pula dengan nas ayat 8 surah Al-Hajj, ini menguatkan lagi kedudukan muhajirin yang mendapat perhatian Rasulullah SAW. Dalam ayat ke-8 ini memperincikan kelebihan muhajirin. Ayat 9 juga, ayat tersebut juga ada memperincikan kelebihan ansar, tetapi tidaklah ketara berbanding kelebihan muhajirin. Demikian dalam konteks kepimpinan dan para sahabat anda kan. Ada yang datang jauh, ada yang berdekatan dengan Nilai, ada duduk di Selangor, ada duduk di Sembilan. Jadi semua itu rakan-rakan kita yang kita akan pedulikan. Tetapi kalau dia datang pada keluarga yang susah, datang pun dulu bawa 3 helai baju je, dia datang kita kenali duitnya pun tak banyak, tapi dia orang baik, dia Muslim dan Muslimah, ini menjadi perhatian utama kita. Tolonglah urusan hidup dia, jagalah ia sebagaimana kita jaga diri sendiri. Di samping yang lain pun dalam perhatian. Dalam Islam ni, dan skrip ukhuwah ni dia tak pilih bulu, dia tak pilih kasih, semua sasaran, tetapi ada aulawiyatnya kan, ada keutamaannya. Kadang kita dapat bantuan, kita dapat sesuatu benefit yang mana kita nak kongsi terlebih dahulu. Biasanya kan kita akan bagi pada kawan yang selalu kita pergi keluar makan sekali, yang naik motor sekali, ya itu kawan baik. Ada juga yang akan kita beri padanya, tapi dalam pertimbangan khas, dalam perkara lebih besar, hendaklah kepada golongan tersebut, golongan yang amat kritikal, yang lebih serius dalam bab menerima bantuan. Yang ketiga, diusir dengan zalim, itulah berlaku ke atas muhajirin. Demikian dalam konsep kebajikan para pimpinan kan, kalaulah ada kena usir rumah sewa, itu juga menjadi perhatian dalam agenda kebajikan kita. Okay, contohlah kan, kita nak bagi sumbangan buka puasa, kita ada sasarkan pada semua mahasiswa-mahasiswi. Tengok-tengok ada yang hilang rumah sewa, mereka ada masalah dengan tuan rumah, mereka baik tapi tuan rumah tu masalah,
Jadi akan didahulukan sasaran kebajikan ketika itu kepada mereka. Yang keempat, apakah kelebihan muhajirin? Mengharapkan redha Allah. Demikian, ukhuwah ni atas redha Allah. Ayat ini menggesa diberinya bantuan, kasih sayang, perhatian, dijalankan persaudaraan tanpa putus kepada muhajirin kerana mereka ni orang baik. Mereka ni kita istilahkan orang masjid lah. Kan, duduk dalam persatuan agama, buat kerja-kerja agama Islami programnya. Jadi ini golongan patut jadi kawan utama. Dalam bab psikologi kan, kita berkawan dengan semua manusia. Tetapi yang jadi sahabat ialah yang benar-benar beriman. Termasuklah dalam persahabatan tanpa sepadan, kita juga meraihkan non-Muslim. Kita juga meraihkan haiwan-haiwan. Termasuklah haiwan mukhalafah sendiri pun diraihkan. Masuk diraihkan ni bukanlah masuk ikat tali di tengkuk haiwan-haiwan ni, kita belah seorang sedikit. Kan lepas ni, dah Dr. Isri sebut macam tu, kita belah lah anjing. Ternak khinzir. Bukan masuk begitu. Masukkan meraihkan ni ialah bila binatang-binatang ni kelaparan, diberinya makanan. Bila haiwan ini menjadi bahan makan untuk non-Muslim, diberinya hak kepada mereka. Tidak perlu sampai peringkat ekstrim ditubuhkan persatuan anti khinzir sedunia. Digerakkan movement buruh anjing di kawasan nilai tanpa sebab. Adalah jawatan kuasa, penguatkuasa yang akan buruh anjing liar ni, buruh anjing tanpa tuan ni, tapi tiba-tiba kita nekat kerana nak membasmi najis mughalarah daripada kena umat Islam. Atas reason sebegitu, itu reason yang tak faqih, keluar daripada kehendak syarak kerana memerangi pada perkara yang tak dituntut. Itu maksudnya dalam konteks jalinan hubungan tanpa sepadan, umat Islam ni dituntut untuk bersahabat, tetapi dalam bab memilih kawan ada sempadannya. Tak boleh kita menjadikan semua sahabat di kalangan non-Muslim ada sepadannya. Kita tengok dia baik je, dianggap sebagai awliya. Ini ditegah dalam Quran. Lebih-lebih lagi di kalangan non-Muslim dijadikan sebagai pemimpin yang utama. Ini ditegah dalam syarak. Tetapi dalam bab siasah syar'iyah, jawatan kuasa, polisi tertentu boleh diserahkan pada non-Muslim, tapi penentu dasar yang mutlak tidak boleh kepada non-Muslim, kerana itu dia dipanggil sebagai sohbah, persahabatan yang erat. Wala yang tanpa sepadan tak dibenarkan. Hendaklah wala persaudaraan itu dikhususkan kepada mereka yang mengharapkan redha Allah. Demikianlah tahniah kepada mahasiswa-mahasiswi dalam bab milih pimpin. Jangan kita tengok yang pandai bersukan semata-mata, yang pandai kesenian, yang pandai bercakap. Hendaklah didahulukan tengok dia ni soleh ataupun solehah. Itu dulu. Tengok dia ni beriman tak, dia ni beramal tak. Kalau bagus kepimpinan, tak takut pada Allah, rosak kepimpinan tu. Akhirnya dia akan lacurkan amanah. Akhirnya persaudaraan itu ada pengkhususannya, tak ditujukan kepada semua. Dalam gerak kerjanya ada kepentingan yang tersembunyi. Ini bahaya kita memilih orang yang tidak ada keredaan kepada Allah. Manakala yang kelima, persaudaraan dilancarkan kepada muhajirin, kebajikan dihalalkan pada mereka kerana mereka ini mahu membantu Allah dan Rasulnya. Demikianlah indahnya hidup dalam organisasi ini. Anda tergolong dalam golongan ini bantu agama Allah, bantu menegakkan wasiat yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, membantu kerja-kerja ulama yang menjadi pewaris para nabi. Oleh itu bersamalah dengan mereka, berukhuwah dengan mereka. Saya ulang, kita bersahabat dengan semua, tapi tentuan untuk jadi kawan baik, sahabat sejati adalah di kalangan mereka yang terlibat dalam membantu agama Allah. Manakala yang keenam, golongan muhajirin terpuji, layak mendapat perhatian yang lebih kerana mereka ini golongan yang benar. Dalam tafsir menyebut muhajirin contohnya yang sudah jelas dan nyata, iaitu Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, yang sangat benar cakapnya, benar amalannya, tak pernah menipu, sentiasa membenarkan wahyu. Demikianlah muhajirin, bila mana terima ayat Quran, mereka sami'na wa ata'na, mereka yakin, tak menuntut bukti-bukti yang lebih. Demikianlah kita dalam kita berukhuwah, pastikan keimanan terjaga. Kalau kita bersahabat dengan seorang yang tak yakin dengan akhirat, persahabatan itu akan sia-sia dan terbatas. Kan tak berguna. Kalaupun dia baik bagi nasi lemak sebelum Covid, sebelum Ramadan itu kan, selalu bagi bantuan wang, tapi tak ada akidah, rapuh akidah, hendaklah ditinggalkan ukhuwah itu. Jangan dijadikan sebagai sahabat yang rapat dan hidup,
nanti akidah kita juga akan bermasalah. Ia juga dinamakan al-wala, kepada perkara yang tak bertempat. Seterusnya dalam ayat yang kita bincangkan ini, Allah Ta'ala menyatakan juga dalam surah Al-Hajj pujian kepada Ansar kerana mereka sukakan orang berhijrah. Contoh kita dengar kawan kita pada Sabah dan Sarawak, kan jauh daripada Semenanjung. Kita dengar pada kawan kita yang bukan sekitar dinilai datang daripada Kedah, datang daripada Johor, Pahang, yang bukan persekitaran Yusuf. Kalau kita tengok dia ni datang jauh belajar ni, mak ayah hantar ni, kan, tolong dia, dekati dia, kerana kita agak lebih mudah, kerana keluarga kita duduk dekat-dekat ni je, dan tolong urusan hidupnya. Dalam kaedah daripada Nabi SAW, wallahu fi auni akhi, Allah Ta'ala akan bersama seseorang yang membantu saudaranya. Tidak ada manfaat dalam ukhuwah kita kasih sahabat kita, kita anggap dia sebagai rakan seperjuangan, tapi apa pun kita tak tolong. Dan bila mana ditolongnya sahabat itu, ditolong kat atas kita pun berazam lah untuk bantunya di kemudian hari. Yang kedua, Allah Ta'ala memuji kerana Ansar menolong Muhajirin tanpa sebarang kepentingan. Ini kena niat, kita kena jaga niat, kan? Bila mana kita bantu orang, kita jadikan ukhuwah, kita sentiasa buat baik, berakhlak mulia, kita nak pulangan. Ini aku tolong kau dalam kerja ni, ini aku bantu kau dalam jadi tuankuasa ni, nanti kau kena tolong aku. Kalau kau tak tolong, aku akan ungkit. Jangan cakap begitu, jangan niat begitu. Kita ada bagi makanan, kita ada lintas, ini aku bagi KFC ni, nanti dia kena bagi McDonald. Ada niat macam tu, maka pemberian kita, bantuan kita, jalinan itu takut terbatal di sisi Allah. Memanglah sebagai manusia ni, bila kita bantu yang lebih-lebih, kita buat baik, kita anggap kawan kita, saudara kita lebih pada sayang abang, kakak, adik sendiri, kan, kita harap orang pun buat macam tu pada kita, terlintas. Tapi atas ikhlas yang tinggi, kan, ketika datang lintasan tu, tutup cepat-cepat. Ya Allah, aku buat benda ni kerana Engkau, ya Allah. Kadang-kadang kita ada RM10 je, tapi tengok kawan tak ada duit, kan, kita bagi RM5, sedangkan kita perlukan RM10, tamam RM10. Ketika tu kita dah ada RM5, kita rasa nanti tolong laku pula. Tak, jangan. Itu kita serah pada Allah untuk atur balasan, kalau lah ada balasan di kalangan manusia. Yang penting masa tu niat betul-betul, aku nak Allah lah yang ganjarkan, baru niat itu diterima. Itu persaudaraan tanpa bersyarat. Seterusnya, Ansar dipuji kerana mereka rela berkorban walaupun turut berhajat. Saya katakan tadi, Ansar bukan semua golongan mewah, mereka pun kias pagi makan pagi. Tapi bila ada sedikit lebih, maka teringat terus kepada golongan Muhajirin. Macam itulah anda, kan, apa aja kelebihan, teringat pada kawan. Jangan kita sematkan, kawan kena ingat kita, kita pun kena ingatkan kawan. Kadang dalam bab kita bincang ni, kita duduk gambar sekarang ni, ingat kawan-kawan, bantu aku. Itu bukan hala tuju ukhuwah yang baik. Ukhuwah yang baik, dia didik diri dulu. Akulah yang kena buat, akulah hendaklah jadi Ansar, aku hendaklah jadi Muhajirin yang amat tulus di bumi Yusuf ni. Kalau kita ada niat sebegitu, maka kita dah capai kepahaman yang sebenar. Ansar dipuji kerana mereka pun perlu benda tu, mereka pun sudah selesa dengan perkara tu. Contohnya, kan, ada di kalangan Ansar beri tanah, sedangkan mereka yang usaha tanah tu. Ada yang datang jumpa Nabi, boleh tak, saya tak mampu bagi tanah, tapi saya akan usahakan ladang ni, nanti income tu saya bagi pada Muhajirin. Dia tak sebut nanti income tu saya bagi sebahagian, dia kata dia akan bagi. Itu pun juga hebat. Cuba bayangkan, dia usahakan income pendapatan tu dia nak bagi terus pada Muhajirin. Semua diterpuji, sama ada cara besar-besaran ataupun sedikit. Ada cara buat begitu, ada cara bagi sedikit, ada cara bagi pakaian. Sebab itu Nabi ta'akhi Ansar, ada yang automatik dia faham kena buat macam tu, ada yang kena diprogramkan. Sebab itu Nabi buat proses ta'akhi, mempersaudarakan satu sama lain supaya terdidik faham apa nak kena buat selepas ni. Jadi melalui didikan ta'akhi, persaudaraan untuk memupuk ukhuwah. Ada di kalangan mereka sampai peringkat yang ada isteri lebih, minta kepada Muhajirin, pilih dari isteri mana yang kamu nak, ambillah, akan aku ceraikan. Sampai peringkat tu, mana ada orang buat ini. Baitulah Ansar sangat dipuji di sisi Allah kerana mengorbankan apa mereka sayang untuk kemaraan agama, bak hartanya, sehingga kan dalam perang Badar, bila mana sahabat ni kausan, ada di kalangan mereka ada air sikit, patutnya dia minum, tapi dia pergi tengok dulu yang mana dalam keadaan sangat tragis, dia dahulukan bagi berbanding diri pun perlukan air. Sahabat yang melau minta air ketika panas terik perang Badar,
Dia dah dapat nak tegur, tengok-tengok dengar laungan pihak lain pula yang dah kadang meronta-ronta tak sedar, tapi perlukan air. Sahabat ni kata pergilah, bagi pada sahabat tu dia lebih perlukan. Bila pergi pada sahabat itu pula nak minum, tapi dengar orang lain pula. Akhirnya diberi pada pihak lain, sudah semua mati. Semua mati syahid. Dalam keadaan syahid itu harganya mahal, ditambahin pahala, adanya niat, adanya perbuatan nak utamakan pihak yang lain tak kala diri amat memerlukan. Itulah kehebatan sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan antara inilah kita tidak ada kompromi terhadap Syiah. Syiah mengaji para sahabat kerana mereka tak kenal sirah dengan jalan yang sahih. Sahabat Nabi ni memanglah kalau kita tengok sirah adalah perkara silap, salah mereka buat. Tapi uniknya berbanding pihak yang lain ialah mereka cepat bertaubat kepada Allah. Mereka disahkan bertaubat di sisi Nabi. Mereka tebus mula kesilapan mereka di depan Nabi. Lalu beberapa ayat turun membenarkan kesilapan, menerima kesilapan yang dilakukan oleh Muhajirin dan Ansar. Itulah hebat mana ilmu dan amalan kita semua. Walaupun kita sedia sedar asal pihak kepimpinan ni banyak berjasa, banyak tolong kawan-kawan, banyak buat kerja-kerja Islam. Walaupun begitu, walaupun kita ni lebihlah berbanding sahabat-sahabat biasa lain, tetapi kita tak dapat, termasuk diri saya, menandingi kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerana mereka beriman tak ada sedunia tidak beriman. Mereka dah korban peringkat benda yang mereka sayang. Mereka laksanakan ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap kebaikan sejati sehinggalah sanggup menafkahkan, memberi, menghadiahkan apa yang paling disayangi. Ayat ni ternyata mereka buat. Ada sahabat bila dengar ayat ini, dia bagi kebun yang dia amat sayang untuk perbendaharaan kerajaan Islam, kerana dia nak laksanakan ayat ini. Demikianlah pada saya, kita semua apa dalam hidup yang kita pernah korbankan apa yang kita sayang. Kalau kita perlukan benda tu, boleh kita buat dulu, kita boleh kita gunakan dulu. Tapi sekali-sekala apa yang kita kehendaki, yang kita ada pilihan yang lebih, walaupun kita sayang, berilah kepada orang-orang yang beriman. Kadang caranya sedikit kan, malam-malam Ramadan ni kita sumbang RM1, itulah yang kita ada dalam kadar RM20. RM1 tu kira besar tu, cabut daripada RM20, setiap malam mampu buat. Tak betisnya kena bagi RM20, RM1 je. Itu yang kita buat, besarnya ganjaran di sisi Allah. Lebih-lebih lagi lah, kita kadang-kadang, tak sebenarnya selalu, kita bagi iftar kepada rakan kita kan. Ini kita jamu dia, esok dia jamu kita pula kan, tukar-tukar juadah. Pahalanya sama macam orang yang berpuasa tersebut, mengikut riwayat Imam Ibn Majah. Ini contoh kita nak jalinkan ukhuwah, bagi kuih pada jiran. Ukhuwah ni tanpa sepadan. Tadi saya sebut yang khusus pada rakan yang dekat. Kadang untuk tujuan ukhuwah kepada jiran di sebelah kan, jiran rumah sewa, bilik hostel sebelah, kita tak apa pun, tapi untuk jalinkan ukhuwah, tanda kita ni sama-sama Muslim, kita nak didik. Inilah jariah yang dituntut dalam agama. Kita bagilah karipak 3 biji kan, tengok-tengok dia balas dengan mi muah Bandung, Alhamdulillah, sonok kan. Kita bagi untuk didikan, untuk tujuan dakwah. Demikianlah kita bagi pada non-Muslim. Boleh, harus kita bagi pada bulan Ramadan ni untuk tujuan mengajar umat Islam ni nampak perlukan makanan. Tapi daripada itu dia bagi pada Hindu, dia bagi pada Cina. Tetapi ada pincang fiqh aulawiyatnya. Kalau kita tengok yang susah di sebelah rumah, itulah yang akan didahulukan. Tapi kalau kita mempelbagaikan ini bagi pada Muslim, ni supaya bagi pada non-Muslim, itu contoh kepelbagaian dakwah, dinamika dalam menjalankan ukhuwah. Jadi cuma kepada yang Muslim dipanggil ukhuwah Islamiyah, tetapi kepada yang non-Muslim dinamakan ukhuwah al-Bashariyah, jalinan kemanusiaan semata-mata. Itu pun ada pahala. Lebih-lebih lagi lah, kita mengutamakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Pada nasihat ayat yang ke-9, firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْكُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka. Apa kelebihan mereka yang sudah saya nyatakan tadi? Mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Antara faktor penyebab ukhuwah ialah kepahaman akidah tentang balasan Allah. Kadang kita dihimpit dengan malas, segala nak buat baik ni tak kenal dia, tak rapat pun, nanti orang kata baik sangat. Apa tujuan kita berukhuwah? Nombor satu sekali, sebagaimana tikala muhajirin, mereka buat tu kerana Allah, niat kerana Allah, selesai. Bak malu ke, bak takut orang puji lebih tu kita tak peduli. Yang kita nak Allah puji, Allah sayang kita. Sebab itu akidah ni penyubur kepada ukhuwah. Kita buat baik, kita tak tuntut balasan, kita nak Allah yang redha, Allah yang bagi pahala, Allah dah bantu aku di kemudian hari. Indah sangat manusia yang ada niat tersebut. Sebab itu kadang kita bantu orang tak dapat apa-apa pulangan, dia tak balas pun baik. Duit ketika kita susah pun tak bagi pun walaupun 1 sen. Tak, kita tak peduli. Kita pedulikan, biarpun tak dapat sekarang, pasti dapat di akhirat. Itulah akidah. Di samping itu juga kita adalah faham bahawa kalau tak bantu insan, tak jalin persaudaraan, tak buat akhlak yang mulia, kan, tak senyum pada kawan, tak bertegur siapa, tak buat kebaikan, itu juga kikir. Itu juga bakhil. Bakhil ni bukan nanti tak mahu bagi duit, tak mahu bagi bantuan, tak mahu bagi pertolongan, tak mahu bagi kerjasama yang baik. Bakhil ni maksudnya tak mahu bagi kelebihan yang ada pada diri, tak mahu diulurkan kebaikan langsung pada manusia yang lain. Siapa yang ada hal ini, dia akan rosak hidupnya. Sebab sabit dalam hadis, siapa yang zalim, dia akan dapat kegelapan akhirat. Siapa yang kikir, lebih-lebih lagi kikir harta, kikir bakhil nak bagi kelebihan diri, maka dia telah mewarisi kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu dilaknat, turun bala kerana mereka tak sanggup berkorban kelebihan yang ada pada mereka. Jadi kita faham nas ni, kita tak mahu dilaknat, kita buat kebaikan, maka ukhuwah itu dapat dilangsungkan dengan begitu hebat. Kan kita takut ada duit je, ada kelebihan, tak mahu bagi pada orang, nanti dilaknat. Kita ada perasaan tu, maka kita akan dapat berukhuwah dengan cemerlang. Dan tadi kerana akidah, kita bimbang Allah Ta'ala laknat, atas reason itu, maka ukhuwah dapat dilancarkan. Ada 10 penerapan ukhuwah dalam konteks kita ini. Yang pertama ialah, anggaplah mana-mana kawan itu sebagai abang, adik, kakak. Sekarang mungkin ada yang duduk di hostel ataupun di rumah, kan, di rumah kita tengok kakak, abang, adik kita sayang, walaupun kadang bertelingkah, kan, kadang beza pendapat pun, tapi tetap lepas itu jadi seperti ayah dan cincang takkan putus. Lazimnya kita sayang siapa dekat dengan kita, mak, ayah, adik-adik, kan. Agama ajar sayang juga orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mana jua orang beriman adalah saudara. Kita adalah bersaudara. Kadang kita hormat seorang kerana dia ada pangkat, dia ada harta, dia ni cantik, dia ni segak, kita pun hormat, kita pun dekati. Salah tu. Kita dekati siapa jua, asalkan dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dalam persahabatan lebihkan mukmin daripada muslim, begitu seterusnya. Apa beza mukmin? Mukmin ni yang ada payatan lebih. Muslim ni orang biasa. Itu saya bincang, saya sudah nyatakan sebelum ni. Iaitu kita committed dalam menjalin ukhuwah kepada yang adanya bukti dia nak harapkan redha Allah, itu akan diutamakan. Yang ketiga, buang ukuran atau sebab untuk berukhuwah. Kita baik dengan dia kerana dia satu negeri dengan kita, jangan begitu. Sepadan ukhuwah tanpa sempadan, ukhuwah tanpa sempadan. Memanglah kerana senang kita bercakap dengan dia, kan, kita duduk sebilik dengan dia senang, itu kerana senang tak apa. Tapi segala-galanya kita nak senang atas faktor tu, itu salah, kan. Kita nak buat baik dengan dia, nanti senang balik kampung, jangan. Itu sampingan je sebagai manusia. Tapi kenapa kita baik kepada dia dan orang lain adalah kerana Allah. Kadang ada orang dia terlatih macam tu, dia tak boleh duduklah dengan kawan-kawan yang low profile ni, yang handphone murah-murah ni, tapi dia pemimpin. Itu sangat tercela. Itu bukan kepimpinan Islam. Dia kawan,
tanpa kasta. Kalau kita ada pahaman itu, kita telah warisi pahaman jahiliah. Kan kita nak buat kerja study ke, kita nak pilih yang pandai-pandai je, tak. Dalam bab kepimpinan kita nak pilih yang dapat grade A je, tak boleh. Kita nak pilih geng-geng dalam bab kerja Islam tu atau pembincangan yang lain pula. Siapa nak tolong buat kerja Islam, semua akan dipersilakan. Jangan pilih, dia ni lemah baca Quran ni, tak boleh join. Tak, dalam siapa nak bantu kerja Islam, semua akan digamit. Tapi dalam bab keutamaan dalam memberi bantuan, dia ada perkiraan yang telah kita bincangkan tadi. Itu ada pembincangan lain pula dalam bab gerak kerja Islam. Okey, baik. Dalam bab kita nak buat kebaikan, jangan pilih-pilih. Kerana faktor negeri, kerana warna kulit yang sama, keturunan yang sama, dia dilebihkan. Ini adalah warisan jahiliah. Yang keempat, cara mudah nak pupuk ukhuwah ialah beri makanan. Sebab makanan ni semua orang suka. Nanti tengok nanti waktu iftar nanti kan, semua senyum je. Tak ada yang menangis. Sebab nak makan seronok. Tiba-tiba kita dihadiahkan makanan oleh seseorang, kita pasti suka pada dia. Kalau ada orang datang lambuk, kita pun jadi suka pada dia. Jadi kasih pada dia. Sebab apa? Makanan ni antara elemen pemupukan ukhuwah. Sebab itulah kita namakan iftar jam'i, buka puasa ramai-ramai seronok. Kan kita makan, kalau seorang tak seronok. Jadi menjadi asbab dipupukkan ukhuwah. Yang kelima ialah sudi berkongsi. Kadang kita dapat PDF ilmu berguna. Kan kita sharing dengan kawan-kawan. Ada satu ilmu kemahiran apps. Kan kita ukhuwah, kita cerita pada sahabat. Kadang kita nampak macam kalau benda ni kawan tahu, aku tak ada kelebihan lah. Dia tahu nanti dalam bab exam nanti semua orang pakat tahu. Jangan niat macam tu. Kita niat kerana Allah Ta'ala akan bantu urusan kita. Semua orang tahu, tak berarti semua orang akan ada kelebihan. Kan kita bagi itu ialah sebagai sedekah jariah, jalan memupuk ukhuwah. Manakala yang keenam, termasuk ukhuwah ni adalah sudi menasihati. Golongan Ansar dan Muhajirin ni saling berinteraksi, saling bercakap. Ada yang kadang ibadatnya macam ketinggalan, dinasihati oleh Ansar, dinasihati oleh Muhajirin. Itu tanda kita sayang rakan kita. Ini ada ilmu yang pula, fiqh dakwah. Kan rakan sendiri macam mana cara nasihat dia. Jangan tak kita sayang sampai benda tak betul dia buat pun kita biar. Dan bukanlah masuk ukhuwah ni sound direct setiap masa. Dia kena tengok madu'u, orang yang menerima nasihat itu. Bagaimana cara nak menasihati. Kalau langsung tak nasihat, itu bukan ukhuwah. Itu dipanggil jaga hati. Jaga hati perlu, tapi jaga hati mengikut pedoman agama. Menjaga hati kawan, saudara ialah dengan cara yang disebut, yang dicadangkan oleh agama. Yang ketujuh ialah doa ukhuwah. Dalam pengalaman bersahabat ni, ada dulu kawan baik, sekarang tak. Kita satu kilan, dulu dia baik dengan kita, solat sekali, usrah sekali kan. Kita tengok dia hari ni dah terpencil, kita doa pada Allah. Dan kita cuba nasihat dengan elok kan, dia nak pergi kat jalan tu. Dia nak kawan juga dengan kawan yang tak enak. Kawan yang bukan berdiri atas akidah, bukan berdiri atas ukhuwah Islamiah. Jalan yang kita ada ialah berdoa pada Allah. Lebih-lebih lagi, saudara muslimin dan muslimat boleh rojak doa Rabitah. Doa Rabitah ni boleh google, ialah untuk pastikan kawan-kawan yang kita ni ada ni sampai bekerja nanti tetap atas jalinan ukhuwah yang sama. Doa Rabitah juga berfungsi kita niat kepada kawan-kawan kita yang mungkin tergelincir atas jalan dakwah untuk kembali ke landasan. Kita niat itu ketika membaca doa Rabitah tersebut. Manakala yang ke-8, apabila bertembung kepentingan diri, beri dahulu kepada taulan. Contohlah kita dapat hadiah wang. Kita nak perlu ni, cadang nak beli jubah ni, boleh sembahyang hari raya nanti, dapat RM100. Tengok kawan yang sebilik dengan kita tu, tengok dia buat bajet tak cukup. Kan kita boleh nak guna duit tu, tak salah, bukan haram. Tapi kerana kita sayang saudara kita, bila lagi nak berkorban, kita bagi RM50. Kali ni kita beli RM50 dengan harga yang bukan untuk jubah. RM50 dapat dua helai, satu untuk kita, dia pun dah dapat. Itu contoh kebijaksanaan dalam berinfak. Kita mengutamakan kepentingan orang lain. Kan kita bagi, kita didik diri kita sanggup berkorban. Yang ke-9, dalam berukhuwah, kita nak tahu latar belakang kawan kita. Kadang kita tahu nama asal mana je, ambil tahu bapa adik-adik, tarikh birthday. Ini sangat istimewa. Kita post hantar mesej
Tamat air jadi. Kadang 2-3 patah je pada kawan lama, tapi kerana kita hantar tu dia seronok. Dia kata ingat lagi pada Ana, ingat lagi anti pada Ana, ingat lagi hantar pada Ana, ingat lagi muntah pada Ana. Maksud saya ialah tiba-tiba air mesej tu datang, dia dah tinggal bahasa Arab. Terima kasih Unta hantar mesej pada Ana. Bukan Unta lah, hantar. Kan kawan baik belajar dulu. Kita hari ni kita hantar mesej balik pada dia. Itu contoh kita ambil tahu latar belakang. Lebih-lebih lagi, ada pergi ziarah. Nanti bila lepas COVID ataupun keadaan bersesuaian, kita pergi ziarah. Tengok pergi sampai ke bilik air. Kenapa sampai pergi tempat tu? Gambaran kehidupan daripada awal pintu sampai ke belakang rumah. Kadang rumah depan okey, cantik, solid metalik, tengok-tengok belakang papan kayu je. Oh susah kawan aku ni. Jadi kita, maknanya kita masuk rumah, kita menghayati kehidupannya yang lazim. Begitu juga kawan datang rumah, kita ajaklah dia tidur di rumah kita. Bila ajak tidur ni bukan apa, dituntut tidur tak lebih 3 hari. Bila tidur kita kenal mak ayah dia. Kan sampai hari ni kan, kawan-kawan saya lah kan, kita masih berhubungan tu, masih jadi ukhuwah kerana pernah pergi travel sekali, duduk rumah sewa sekali, pergi rumah dia sekali, jadi kawan baik sampai sekarang. Kerana bertitik tolak daripada menyelami kehidupan semasa belajar lagi. Dan tak akhirnya sidang penonton dan pendengar yang dikasihi Allah yang ke-10, untuk memupuk ukhuwah berdasarkan tafsir dan tadabbur daripada ayat 8 hingga 9 surah Al-Hajj, ialah marilah sentiasa berazam untuk membalas kebaikan yang telah diberikan. Ini ada kawan buat kebaikan, buat baik, jaga kita macam abang, adik, kakak sendiri, azamlah walaupun kita tak mampu balas hari ini, azamlah untuk balas kebaikan kepada dia pada satu hari nanti. Inilah kebaikan yang ditajar dalam agama. Mudah-mudahan kita dapat rahmah. Kesimpulan daripada slot yang saya sampaikan ini, terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, Muhajirin dan Ansar adalah contoh ukhuwah sejati. Baca sirah peristiwa hijrah, kita akan dapat pengajaran bagaimana nak terapkan dalam kehidupan seharian. Memang kita tak mampu setanding, paling kurang adalah beberapa langkah seolah-olah menjejaki jejak langkah mereka sebagai generasi yang terbaik. Yang kedua, ukhuwah ini akan sentiasa subur, akan berpanjangan kerana akidah. Maksudnya ialah kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Yang ketiga, tanpa ikhlas dalam ukhuwah, perkara itu akan menjadi sia-sia kerana Allah Ta'ala tak iktiraf, dia namakan sebagai sekadar kemanusiaan. Barat ada buat beberapa agenda ukhuwah, tapi al-ukhuwah al-basyariah. Tapi dalam Islam ni dia ajar 2 hala tuju, ukhuwah Islamiah dan ukhuwah al-basyariah. Basyariah itu dalam kita yang Islam ni akan turut dapat pahala, dan pahala lebih tinggi bila mana ukhuwah itu disasarkan kepada mana jua orang Islam yang kita dapati jadi baik, hubungan yang baik dengan Allah itu didahulukan. Kita sedang membantu mukmin berbanding muslim, pahala kita akan ditambahkan lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekadar ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat manfaat dan ilmunya. Terima kasih di atas sidang pendengar yang doakan masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.